Assalamualaikum geng, selamat kembali ke channel aku Syakir Zufar. Okey, untuk video kali ni kita sambung pasal Piala Dunia. Tapi kali ni nak cerita pasal Piala Dunia edisi ke-13 tahun 1986. Okey, untuk 1986 ni Mexico jadi tuan rumah. Okey, Mexico jadi tuan rumah. Tapi sebenarnya bukan Mexico pun. Sebenarnya negara yang pada mulanya dijangka, bukan dijangka lah, memang yang akan menganjurkan Piala Dunia edisi ke-13 ni adalah Colombia. Okey. Tetapi ada masalah sikit yang membuatkan Mexico menjadi negara yang menganjurkan orang kata Piala Dunia pada tahun tersebut. Okey, masalah apa yang dihadapi? Okey. Nanti aku bagi tahu. Tapi sebelum tu, okey, pada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku harap korang boleh bantu aku dengan tekan butang subscribe kat bawah tu. Okey. Sebenarnya pada masa tu Colombia ni dia orang kata menghadapi krisis kewangan. Jadi dia tak boleh lah nak menganjurkan Piala Dunia, sebab nak anjur Piala Dunia ni bukan senang nak kena buat kalau padang kita tak, orang kata stadium kita ni tak ikut spek, dan padang yang ada dalam stadium tu tak ikut spek, kena buat yang baru. Jadi bukan memakan masa, orang kata memakan belanja yang sangat-sangat tinggi. Jadi proses bidaan ni sebenarnya Mexico duduk di tangga kedua. Jadi disebabkan Colombia tak dapat orang kata anjur, Mexico lah yang menjadi penganjur. Dan Mexico ni dia menjadi negara pertama yang orang kata menganjurkan Piala Dunia ni dua kali. Betul, pada tahun 1970 kali pertama, dan ini adalah kali kedua, 1986. Okey, event untuk edisi ke-13 ni tahun 1986 jadi diadakan pada 31 Mei hingga 29 Jun. Ngam-ngam 30 hari lah. Dan dia dilangsungkan di 12 venue di dalam 11 bandar. Okey, bandar-bandar yang terlibat dengan penganjuran Piala Dunia edisi ke-13 1986 ni adalah Guadalajara, Puebla, Querétaro, Monterrey, Zapopan, Leon, Toluca, Nezahualcóyotl, Irapuato, San Nicolas de la Garza dan juga ibu negara dia lah, Mexico City ataupun bandar Mexico. Okey, untuk Guadalajara, stadium yang digunakan adalah Estadio Jalisco, yang boleh memuatkan 66,193 orang. Di Puebla, stadium yang digunakan adalah Estadio Cuauhtémoc, yang boleh memuatkan 46,416 penonton. Di Querétaro, stadium yang digunakan adalah Estadio La Corregidora, yang boleh memuatkan 38,576 orang penonton. Di Monterrey pula, stadium yang digunakan adalah Estadio Tecnológico, yang boleh memuatkan 33,805 orang. Di Zapopan, stadium yang digunakan adalah Estadio 3 de Marzo, yang boleh memuatkan 30,015 orang. Di Leon, stadium yang digunakan adalah Estadio Nou Camp, yang boleh memuatkan 30,531. Okey, ini Estadio Nou Camp di Leon tahu, dia bukan Camp Nou di Barcelona tu, bukan. Jangan tersilap pula. Aku dah pernah buat pasal orang kata beza stadium ni dalam video aku yang lepas, edisi 1970 tu lah. Okey, di Irapuato, stadium yang digunakan adalah Estadio Sergio Leon Chavez, yang boleh memuatkan 31,336 orang penonton. Di Toluca, stadium yang digunakan adalah Estadio Nemesis Diaz, yang boleh memuatkan 32,612 orang. Di Nezahualcóyotl, stadium yang digunakan adalah Estadio Neza 86. Stadium ni boleh memuatkan 34,530 orang. Manakala di San Nicolas de las Garza, stadium yang digunakan adalah Estadio Universitario, yang boleh memuatkan 43,780 orang. Okey, dekat bandar Mexico, Mexico City, ada dua stadium yang digunakan, iaitu Estadio
Olimpico Universitario yang boleh memuatkan 72,212 orang, dan juga orang kata stadium terbesar yang pernah digunakan pada orang kata edisi ini adalah Estadio Azteca yang boleh memuatkan 114,600 orang. Okey, untuk peringkat kelayakan, pusingan kelayakan untuk edisi ke-13 tahun 1986 ni, okey, ini dah melibatkan kesemua konfederasi yang berdaftar di bawah FIFA. Semua 6 orang kata konfederasi itu adalah Asia, AFC kan. Lepas tu CAF, Afrika, UEFA daripada Eropah, OFC ini kepulauan, orang lepas tu ada CONMEBOL dan juga CONCACAF. Ini adalah benua Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Okey, jadi inilah dia bermulanya konfederasi sehinggalah ke proses kelayakan sekarang ni. Okey, jadi untuk edisi kali ini juga hanya host sahaja, iaitu hanya tuan rumah sahaja yang layak secara automatik. Juara bertahan Itali, diorang ni kena main juga orang kata proses kelayakan. Kalau kita tengok dulu masa orang kata kelayakan yang sebelum-sebelum ni, juara bertahan automatik layak ke orang kata pusingan akhir secara automatik kan. Tapi disebabkan format dah berubah, hanya host sahaja yang layak ke peringkat akhir. Juara bertahan kena main kelayakan. Okey, jadi untuk 24 tim yang layak ni, termasuk sekali host ialah Portugal, Algeria, Maghribi, Korea Selatan, Mexico, Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Belgium, Bulgaria, England, Perancis, Hungary, Itali, Ireland Utara, Poland, Scotland, Kesatuan Soviet, Spanyol, Jerman Barat. Manakala ada 3 pasukan yang buat debut ataupun penampilan pertama di edisi Piala Dunia, iaitu Kanada, Denmark dan juga Iraq. Untuk format pertandingan, untuk pertandingan Piala Dunia tahun ni diorang buat macam Euro, di mana juara kumpulan dan juga naib juara kumpulan akan mara ke peringkat round of 16. 4 pasukan yang berada di kedudukan ketiga setiap kumpulan, okey, diorang akan kira secara mata siapa yang paling tinggi. Okay, hanya 4 pasukan yang memiliki mata tertinggi saja yang akan layak ke orang kata round of 16. Okey, untuk peringkat kumpulan macam biasa ada 6 kumpulan sama dengan edisi lepas. Okey, untuk kumpulan A ada Argentina, Itali, Bulgaria dan juga Korea Selatan. Untuk grup B ada Mexico, Paraguay, Belgium dan juga Iraq. Okey, untuk grup C ada Kesatuan Soviet, Perancis, Hungary dan juga Kanada. Untuk grup keempat atau grup D ada Brazil, Spanyol, Ireland Utara dan juga Algeria. Untuk grup E ada Denmark, Jerman Barat, Uruguay dan juga Scotland. Manakala untuk grup terakhir, grup C, ada Maghribi, England, Poland dan juga Portugal. Okey, untuk orang kata juara setiap kumpulan ni, okey, juara setiap kumpulan adalah Argentina, Mexico, Kesatuan Soviet, Brazil, Denmark dan juga Morocco. Ataupun dalam bahasa Melayu ni Maghribi lah. Okey. Untuk naib juara ada Itali, Paraguay, Perancis, Spanyol, Jerman Barat dan juga England. Jadi 12 tim ni akan ke round of 16. Manakala 4 lagi pasukan terbaik yang berada di tangga ketiga adalah Belgium, Poland, Bulgaria dan juga Uruguay. Jadi inilah dia 16 pasukan yang akan mara ke round of 16. Untuk round of 16, play-off lah. Dah nama pun round of 16 kan, mestilah play-off. Okey, 8 perlawanan yang melibatkan 16 pasukan yang layak ke round of 16 ni lah. So, untuk perlawanan pertama
Mexico menewaskan Bulgaria dengan skor 2-0. Belgium menewaskan Kesatuan Soviet dengan skor 4-3, di mana pada perlawanan ini berlangsung sehinggalah ke masa tambahan ya. Brazil menewaskan Poland dengan skor 4-0. Argentina menewaskan Uruguay dengan skor 1-0. Perancis menewaskan Itali dengan skor 2-0. Jerman Barat menewaskan Maghribi dengan skor 1-0. England menewaskan Paraguay dengan skor 3-0, manakala Spanyol mencatatkan kemenangan terbesar itu 5-1 kepada Denmark. Okey, untuk orang kata suku akhir, 8 pemenang di round of 16 mara ke suku akhir lah macam biasa. Dan untuk perlawanan suku akhir ini ianya berlangsung sangat-sangat orang kata sengit, di mana kalau kita tengok daripada 4 perlawanan, 3 perlawanan ni diorang main sampai penalti. Okey, perlawanan pertama antara Brazil dan juga Perancis, keputusan dia 1-1. Okey, 1-1 dan Perancis menang penalti 5-4 kepada Brazil lah. Untuk Jerman Barat dan juga Mexico, kedua-dua pasukan ni terikat 0-0 sehinggalah habis masa tambahan dan Jerman Barat menewaskan Mexico dengan skor penalti 4-1. Untuk Argentina, Argentina ni dia menewaskan England dengan skor 2-1, dan inilah dia satu-satunya perlawanan yang orang kata tak sampai ke masa tambahan. Dia habis 90 minit je skor 2-1 tu. Okey, satu lagi perlawanan yang melibatkan Sepanyol dengan Belgium. Untuk perlawanan ni, Sepanyol tewas kepada Belgium dengan skor 4-5 penalti. Skor separuh masa adalah 1-1 dan penalti menewaskan Belgium menewaskan Sepanyol dengan skor 5-4. Jadi 4 pasukan mara ke separuh akhir. Final mempertemukan 4 tim yang menang di suku akhir tadi. Okey, untuk perlawanan pertama, Jerman Barat menewaskan Perancis dengan skor 2-0. Dan satu lagi perlawanan di mana Argentina menewaskan Belgium dengan skor 2-0. Jadi untuk penentuan tempat ketiga dan keempat, Perancis akan bertemu dengan Belgium. Dan dalam perlawanan ini, Perancis menewaskan Belgium dengan skor 4-2, di mana perlawanan ini berlangsung sehinggalah ke babak masa tambahan. Dan untuk final, mempertemukan Argentina dan juga Jerman Barat. Untuk perlawanan final yang diadakan di Estadio Azteca ni, keputusannya adalah Argentina menewaskan Jerman Barat dengan skor 3-2. Jadi secara tak langsung menjadikan Argentina mendapatkan kejuaraan kedua mereka dalam edisi Piala Dunia selepas edisi pertama, orang kata kejuaraan pertama mereka pada tahun 1978. Okey, untuk anugerah top scorer ataupun penjaring terbanyak jatuh kepada pemain England iaitu Gary Lineker. Okey, Gary Lineker ni dia menjaringkan 6 gol dalam edisi kali ini, di mana dia menjaringkan 3 gol ketika orang kata England menewaskan Poland 3-0 pada peringkat kumpulan. Dia menjaringkan 2 gol dalam orang kata peringkat round of 16, di mana England menewaskan Paraguay juga dengan skor 3-0, dan dia ada 1 gol ketika mana pasukan dia England tewas 2-1 kepada Argentina di suku akhir. Dan untuk anugerah pemain terbaik kejohanan edisi ke-13 tahun 1986 ni jatuh kepada pemain Argentina Diego Maradona. Okey, aku yakin kan 99% yang tengok video aku ni kenal siapa Diego Maradona. Okey, sampai setakat ni je perkongsian aku pasal Piala Dunia 1986 edisi ke-13. Okey, jadi sebelum berpisah, aku nak bagi kata-kata sikit. Okey, hidup adalah gabungan antara bahagia dan derita. Ia adalah menguji keteguhan iman seseorang,
malangnya bagi mereka yang hanya mengikut kehendak hati, ya, tidak sanggup menerima penderitaan. So, terima kasih. Jumpa lagi.